Buletin pagi 12 Mac, saya Hazin Hussein. Tajuk utama pagi ini: pencemaran sisa toksik di Sungai Kim Kim, Johor. Jumlah mangsa meningkat mendadak kepada 207 orang. Ribut di Shah Alam terburuk dalam tempoh 20 tahun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan kes pencemaran sisa toksik di Sungai Kim Kim, Johor. Jumlah mangsa pencemaran dilaporkan meningkat mendadak kepada 207 orang sehingga jam 11 malam tadi. Angka berkenaan yang dimaklumkan oleh Pengarah Kesihatan Negeri Johor, Dr. Salahuddin Abdul Aziz, membabitkan majoriti pelajar Sekolah Kebangsaan Taman Pasir Putih dan Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Pasir Putih. Peningkatan jumlah berkenaan dipercayai didorong susulan insiden gelombang kedua tengah hari semalam. Sehingga kini 29 orang dihantar ke Klinik Kesihatan Berhampiran, 77 mangsa dirujuk ke Hospital Sultan Ismail dengan 35 daripadanya ditahan di ward. Sementara itu, jumlah yang masih berada di dalam unit rawatan rapi seramai 6 orang. Mangsa pencemaran terbabit dilaporkan mengalami pedih mata, loya, muntah, pening, sakit dada dan sesak nafas. Berikutan kejadian terbaru semalam, kedua-dua sekolah terjejas kini telah ditutup semula. Ribut terburuk dalam tempoh lebih 20 tahun. Itulah yang digambarkan oleh penduduk sekitar Shah Alam berikutan ribut petir yang dialami petang kemarin. Kejadian itu menyebabkan lebih 50 pokok tumbang yang menghalang laluan dan merosakkan harta benda. Susulan kejadian, Timbalan Datuk Bandar Shah Alam Muhammad Rashidi Ruslan melakukan tinjauan. Menurutnya, Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA menerima 106 aduan pokok tumbang membabitkan 38 lokasi. Kerja-kerja pembersihan mengambil masa selama 2 minggu. Untuk penyelesaian dari segi apa yang berlaku, kesan yang berlaku daripada kejadian ribut semalam, kita berterusan untuk membersihkan. Dari segi kita akan membuat postmortem dengan Jabatan Landscape dari segi kesesuaian pokok dalam keadaan semalam cuaca yang keadaannya luar biasa yang tidak pernah lagi berlaku di Shah Alam ini. Dari segi Jabatan Landscape, kita akan melakukan postmortem berdasarkan kesesuaian dari segi maintenance penyelenggaraan pokok-pokok di dalam kawasan operasi Majlis Bandaraya Shah Alam. Menurut saksi, kejadian berlaku sekitar jam 5 petang semalam. Ribut petir turut disusuli hujan batu. Masa saya nak masuk tu memang hujan sangat lebat. Lepas tu saya tak boleh masuk sebab bila saya nak masuk, lorong rumah saya ni ada pokok tumbang. So saya nampak depan mata lah pokok tumbang. So saya berhenti sekejap and then tunggu sampai dalam setengah jam macam tu lah pokok tumbang. So lepas kejadian tu memang ada nampak hujan memang sangat lebat lah. Lepas tu ada macam bunyi air batu, saya ingat bunyi apa, tapi memang ada ais batu turun lah. Lebih membimbangkan, pokok yang tumbang menghempap kabel elektrik. Dan kita nampak yang saya risau sangat ni, selain daripada kerosakan yang mungkin berlaku dekat saya punya rumah tu, yang kita bimbang ni sebab ada kabel elektrik. Kabel elektrik tu kalau kita tak cepat, takut nantilah kita minta-minta janganlah. Katakan tiba ada lagi satu hujan ribut, memang dari segi adat kita tengok boleh jatuh. Jadi bila jatuh tu yang kita takut tu jatuh, kena bahaya. Sejurus ribut reda, laporan dibuat kepada pihak berkuasa dan penduduk sekitar mengadakan gotong royong untuk membersihkan jalan. Memang menakutkan dan ini adalah bagi saya minta Datuk Bandar ataupun pihak MPSA buka matalah. Kami selalu komplain, kami bukan yang tak sayangkan pada alam sekitar. Pokok ni alhamdulillah menyejukkan kawasan kita dan cantikkan kawasan kita. Tapi maintenance dia kenalah cantatas pokok tu ataupun kenalah ikut keselamatan penduduk di sini. Laporan juga dibuat agar pihak berwajib memotong pokok yang boleh mendatangkan bahaya kepada penduduk. Mujur tiada kemalangan jiwa berlaku akibat kejadian ribut ini. Kerajaan diseru mendengar dan mengambil kira tuntutan rakyat dalam merangka sebarang program dan dasar titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Rakyat mahukan kerajaan yang mendengar aspirasi dan pandangan mereka.
Rakyat hari ini bukan sahaja mahukan pembangunan, bahkan sebuah kerajaan yang bersih, telus, bertanggungjawab serta mendaulatkan undang-undang untuk membawa negara ke tahap yang lebih baik. Rakyat juga mahu kerajaan yang mendengar pandangan dan aspirasi mereka, maka adalah wajar setiap pemimpin-pemimpin mengambil kira tuntutan tersebut semasa merangka sebarang dasar dan program. Baginda bertitah ketika istiadat pembukaan penggal kedua Parlimen ke-14 semalam. Dalam titah ucapannya, Baginda turut mengingatkan agar nilai murni dan integriti dititik beratkan dalam negara mengejar arus kemajuan. Mereka suka menzahirkan penghargaan atas usaha kerajaan memperkenalkan Pelan Anti Rasuah Nasional dan mengubah undang-undang berkaitan untuk memperkukuhkan tadbir urus dan diharap dapat memperbaiki kedudukan negara dalam indeks persepsi rasuah. Tegas Baginda, gejala rasuah perlu diperangi kerana ia mampu meruntuhkan asas sesebuah negara. Sindiket judi dalam talian yang mengaut keuntungan lebih RM1 juta sehari di Bandar Parklands Klang tumpas selepas diserbu polis kira-kira jam 5.30 petang semalam. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Anti Maksiat, Perjudian dan Kongsi Gelap di 7 Bukit Aman, Datuk Rohaimi Mat Isa berkata, sindiket yang berpangkalan di China menjadikan aplikasi WeChat sebagai platform menarik pelanggan. Katanya sindiket itu memanipulasi mangsa dengan menjadikan ahli sebagai pelanggan yang turut bermain judi dalam talian berkenaan bagi menipu mangsa. Ahli berkenaan akan bermain judi itu sambil memegang lebih dari 5 telefon bimbit yang kononnya setiap telefon bimbit itu adalah milik pelanggan berasingan yang menyertai permainan judi ketika itu. Ia secara tidak langsung meyakinkan mangsa bahawa ramai individu sedang bertaruh dalam judi berkenaan sedangkan itu hanya lakonan. Ketika serbuan, semua ahli sindiket sedang bermain judi dengan nilai transaksi ketika itu berjumlah RM1.2 juta. Hasil serbuan, polis menahan 8 lelaki dan seorang wanita berusia antara 20-an ke 40-an yang kesemuanya adalah warga negara China. Seorang lelaki tempatan berusia 42 tahun turut ditahan dipercayai menjadi orang tengah yang bertugas sebagai pembeli makanan kepada ahli sindiket. 13 komputer riba serta 77 telefon bimbit dipercayai digunakan untuk pertaruhan turut dirampas. Kes disiasat untuk Seksyen 4-1 Akta Rumah Judi Terbuka dan Seksyen 4B-A Akta yang sama. Polis Negeri Sembilan merampas 5,950 kilogram heroin bernilai RM104,000 dalam satu serbuan di Seremban Gateway Khamis lalu. Pemangku Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Muhammad Mat Yusof berkata, seorang lelaki berumur 25 tahun berasal dari Johor Bahru turut ditahan dalam serbuan berkenaan. Hasil pematian yang dijalankan di kawasan Seremban Gateway, Seremban, telah nampak sebuah kenderaan jenis Pro 2 Myvi yang dipandu oleh satu lelaki India dalam keadaan yang mencurigakan. Dan pasukan serbuan telah menahan suspek dan menjalankan pemeriksaan serta telah merampas dadah jenis heroin dalam jumlah anggaran berat 5,950 gram ataupun 5.95 kilogram. Dan rampasan lainnya dianggarkan bernilai lebih kurang RM104,000. Katanya hasil pemeriksaan berjaya menemui dadah jenis heroin yang disimpan dalam kotak di bahagian tempat duduk penumpang belakang kereta berkenaan. Berikutan penemuan itu, polis menahan lelaki terbabit dan menyita kereta dan barang kemas bernilai RM2,263 miliknya. Siasatan awal mendapati lelaki yang bekerja di lapangan terbang antarabangsa Senai itu dipercayai membawa dadah berkenaan untuk diedarkan di Selangor. Lelaki terbabit yang mempunyai rekod kesalahan lampau kini ditahan reman selama 7 hari bermula Jumaat lalu. Kes disiasat ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati.
Dua buah bot tunda nelayan ditahan Polis Marin Perak dalam operasi Gelora atas kesalahan melanggar syarat lesen menggunakan mata pukat kurang 38 mm. Dalam satu kenyataan, Komander Pasukan Marin Wilayah 1, ACP Rosman Ismail berkata, operasi yang dilakukan jam 5 pagi semalam itu mendapati dua bot berkenaan dalam perjalanan pulang selepas kerja-kerja menangkap ikan di perairan Selat Melaka, Bampiran Pulau Pangkor. Bot berkenaan dibawa balik ke markas operasi Pasukan Polis Marin Kampung Aceh untuk tindakan lanjut. Rampasan dianggarkan berjumlah RM350,000. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 8(B) kerana melanggar syarat-syarat lesen Akta Perikanan 1985. Iklan pinjaman mudah tanpa penjamin tular melalui media sosial khususnya Facebook. Akibatnya, ramai terpengaruh dan terpedaya dengan janji yang ditawarkan. Menurut Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Muhammad Nur Yusuf Ali, ramai mangsa tertipu dengan taktik licik ahli kumpulan terbabit membayar sejumlah wang pendahuluan sebagai kos memproses pinjaman. Awam yang berminat akan menghubungi kepada nombor handphone yang telah tercatat di dalam Facebook ataupun Twitter ini. Dan apabila berlakunya proses pihak orang awam yang mana akhirnya menjadi mangsa kepada pemilik nombor handphone yang diwawarkan, maka akan bermulalah perbualan penawaran untuk membuat pinjaman. So, ada kalanya dalam proses ini apabila mendapat persetujuan, maka akan diberikan satu nombor akaun di mana mangsa yang terdiri daripada orang awam ini akan memasukkan dulu sebagai deposit proses pengurusan pinjaman. Berdasarkan maklumat, polis menyerbu 2 unit pangsapuri di daerah terbabit 3 Mac lalu dan menahan 18 suspek termasuk seorang wanita berusia antara 20-an. Pelbagai peralatan yang digunakan ahli kumpulan itu termasuk telefon bimbit, kad SIM, komputer riba, sejumlah nombor akaun bank, buku nota tercatat butiran mangsa dan maklumat pinjaman dirampas. Modus operandi kumpulan itu menawarkan pinjaman mudah antara RM1,000 dan RM10,000. Berdasarkan siasatan awal, polis mengesan 61 mangsa sudah ditipu kumpulan terbabit. Kumpulan itu dipercayai sudah beroperasi 2 bulan di Kuantan. Sebelum ini, sindiket terbabit dipercayai bergerak di beberapa daerah di Melaka dan Negeri Sembilan menggunakan modus operandi sama. Semua suspek direman hingga Rabu ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Kerajaan diminta campur tangan segera bagi menyelesaikan kemelut 351 kontena beras seberat 9,600 metrik tan bernilai 16 juta ringgit dari Vietnam yang ditahan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Malaysia di Pelabuhan Kontena Sepanggar, Sabah sejak September tahun lalu. Kargo beras itu ditahan di Pelabuhan Sepanggar sejak hampir 6 bulan lalu atas dakwaan menyeludup meskipun urusan pengangkutan kargo terbabit dibuat secara sah dilengkapi dokumen berkaitan termasuk borang kastam 6. Kargo beras yang ditahan adalah milik 7 syarikat Vietnam. Masalah bermula apabila kapal yang membawa 351 kontena beras dari Pelabuhan Ho Chi Minh, Vietnam untuk dihantar ke Labuan terpaksa menurunkan muatannya di Pelabuhan Kontena Sepanggar memandangkan Pelabuhan Labuan mengalami kesesakan pada September tahun lalu. Mengikut perancangan, muatan sebanyak 351 kontena beras itu sepatutnya diambil semula untuk penghantaran ke Labuan. Masalah bermula apabila kargo beras terbabit tidak mendapat pelepasan Jabatan Kastam ketika mahu dimuatkan semula ke dalam kapal untuk dihantar ke Labuan atas dakwaan tiada permit ekspor AP serta didakwa tidak mempunyai deklarasi. Namun, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah membuat ketetapan AP tidak diperlukan untuk penghantaran beras sehingga 31 Mac ini dan hanya dikuatkuasakan selepas tarikh itu. Selepas hampir 6 bulan, syarikat Vietnam itu dijangka dituduh di Mahkamah Kota Kinabalu esok atas dakwaan menyeludup beras. Dakwaan menyeludup disifatkan tidak logik memandangkan kawasan kontena itu disimpan adalah tempat larangan dan terletak di bawah kawalan penuh kastam dan pelabuhan. Sehubungan itu, kerajaan diminta campur tangan dengan segera
kerana ia boleh menjejaskan hubungan dua hala antara Vietnam dan Malaysia. Once you charge this case to the court, it will jeopardize the bilateral trade between Sabah and Vietnam, because during our meeting in Custom KK with the Embassy of Vietnam as well as the supplier, it is very clear that the Vietnamese association will blacklist Sabah trade and will stop bilateral trade with Sabah once the government proceed with the charge. We don't find any wrongdoing of this, especially the consignee or the notified party. Notified party are now being charged to the court tomorrow under section smuggling. How can we smuggle when our cargo are still at the custom compound? How? Tell me, how can we smuggle? Where we smuggle? Where is our cargo? On the way outside the custom compound? This thing never happened. Katanya, tunjuk perasaan turut diadakan di hadapan Kedutaan Malaysia di Hanoi oleh pihak yang tidak berpuas hati dengan insiden berkenaan. Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang MAINPP menyifatkan tindakan merobohkan rumah penduduk di Tanah Wakaf Abdul Kauder, Butterworth dilihat jalan terakhir yang terpaksa diambil. Yang di-Pertuanya, Dato' Abdul Malik Abdul Kasim berkata, keputusan itu bagi memajukan Tanah Wakaf itu demi kepentingan majoriti umat Islam berbanding hanya 14 keluarga yang enggan berpindah. Kemarin, sebuah rumah penduduk terakhir telah diberikan notis pengusungan sehingga 25 Mac ini sebelum kerja-kerja merobohkan rumah diambil selepas tarikh berkenaan. Mereka terdiri 14 keluarga yang enggan berpindah daripada 46 isi rumah yang diberikan tawaran pengusungan secara rasmi pada September 2010. Kami selalu tindakan meroboh yang berdasarkan perintah mahkamah mencetuskan kekicauan. Akibatnya, seorang anggota polis dan seorang petugas MAINPP cedera. Manakala 11 orang ditahan kerana cuba menghalang tugas berkenaan. Court order ni sudah masuk ke 4 court order. Every court order cost us 80/1000. 80/1000. Every court order. And 3 kali kita dah orang kata apa? Tidak mengambil tindakan. 3 kali. Alright? And we have given them the offer of tawaran-tawaran kita yang begitu baik sekali. Ujarnya, tanah wakaf seluas 1.09 hektar itu perlu dimanfaatkan untuk kepentingan ramai dan bukan hanya 14 keluarga terbabit. Pada tahun 2010, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar memperuntukkan RM50 juta bagi pembangunan tanah wakaf Abdul Kauder. Sebanyak 470 unit rumah pangsa kos sederhana dirancang dibina di atas tapak itu, termasuk bagi menempatkan semula keluarga terbabit. Kita ke laporan antarabangsa. Datuk Bandar London Sadiq Khan bersama aktivis kumpulan alam sekitar Greenpeace dan Majlis Perbandaran Tempatan memfailkan saman bagi menghalang rancangan kerajaan memperbesar lapangan terbang Heathrow. Han, Greenpeace dan 4 Majlis Perbandaran Berhampiran Heathrow berkata pembesaran lapangan terbang itu hanya boleh dilakukan dengan meruntuhkan ribuan kediaman sekaligus menjadikan suasana lebih bising dan tidak sihat untuk jutaan penduduk London dan kawasan sekitar. Pengarah Eksekutif Greenpeace United Kingdom, John Sovan berkata kerajaan sering melaungkan hasrat untuk menjaga kualiti udara. Namun pada hakikatnya ia hanya dilaksanakan apabila tindakan undang-undang diambil terhadap mereka. 8 tahun selepas gempa bumi yang disusuli tsunami dan kebocoran loji nuklear, ribuan penduduk Fukushima, Jepun yang dipindahkan merayu untuk kembali ke kampung halaman mereka. Bencana yang mengakibatkan krisis nuklear pada tahun 2011 itu menyaksikan lebih 40,000 penduduk di kawasan itu kehilangan tempat tinggal. Mereka terpaksa dipindahkan susulan ancaman pencemaran radiasi yang memberi kesan kepada kehidupan di lokasi tersebut. Setelah 8 tahun, kebanyakan penduduk masih tidak mempunyai rumah, malah ada yang berpindah dari satu pusat pelindungan ke pusat pelindungan yang lain. Bencana yang berlaku pada 11 Mac 2011 itu telah mengorbankan 15,897 orang. Lebih 2,500 orang dilaporkan hilang.
Dua wanita warga Belgium yang menyertai kumpulan militan Daesh disiram memohon bantuan antarabangsa bagi membolehkan mereka pulang ke negara asal. Ia selepas Mahkamah Belgium menolak permohonan kedua-dua wanita itu bersama 6 orang anak mereka untuk pulang. Mereka yang masing-masing berusia 26 tahun berkata sanggup berpisah dengan anak-anak sekiranya kanak-kanak terbabit dibenarkan pulang ke Belgium. Mereka dilaporkan melarikan diri ke Syria pada 2015. Isu bekas anggota militan yang mahu pulang ke negara asal sedang hangat didebatkan di Brussels dan negara Eropah lain. Ada pihak berkata mereka yang terpengaruh dengan fahaman militan tidak sepatutnya diberi simpati kerana dibimbangi melancarkan serangan di negara asal jika dibenarkan pulang. Bertemu kembali. Konfederasi Hoki Malaysia MHC mengesahkan saingan Piala Sultan Azlan Shah di Perak dari 23 hingga 30 Mac ini kekal berlangsung apabila 6 pasukan selepas Poland bersetuju untuk menggantikan tempat Afrika Selatan yang menarik diri minggu lalu. Saingan kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah yang masuk edisi ke-28 dihangatkan dengan penyertaan pasukan ranking ke-21 dunia Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH iaitu Poland. Kejohanan hoki itu akan disertai 6 negara termasuk tuan rumah Malaysia yang berada di ranking ke-13 dunia. Selain Poland, kejohanan itu turut disertai India, Kanada, Korea Selatan dan Jepun. Kehadiran Poland adalah bagi menggantikan Afrika Selatan yang menarik diri gara-gara masalah kewangan. Untuk rekod, pasukan negara belum pernah mengecapi nikmat kejuaraan di kejohanan ini apabila sekadar muncul naib juara sebanyak 5 kali pada tahun 1985, 2007, 2009, 2013 dan 2014. Kem skuad bawah 23 kebangsaan masuk hari kedua semalam dengan beberapa lagi pemain melapor diri, antaranya Syahmi Safari dari Selangor dan Faisal Abdul Halim Pahang. Bagaimanapun ada berita kurang baik diluahkan pengendalinya Dato' Ong Kim Swee apabila dua tonggak R. Kogileswaran dan R. Dinesh dilaporkan masih mengalami kecederaan. Sekalipun dilapor Kogileswaran dan Dinesh hanya cedera ringan dan dijangkakan mampu pulih menjelang aksi pemanas badan menentang bawah 23 Australia di Stadium Shah Alam Ahad ini, Dato' Ong Kim Swee tetap memantau rapi kedua-dua pemain Pahang berkenaan agar proses pemulihan berjalan lancar. Ya, ada momen kita ada Kogi dengan Dinesh yang masih lagi mengalami kecederaan ringan dan saya jangkakan mereka akan pulih dalam masa sehari dua dan selepas itu saya akan menilai sama ada mereka sempat beraksi untuk perlawanan pertama ataupun tidak. Dalam pada itu, tonggak pertahanan Selangor Syahmi Safari tetap bersemangat melapor diri semalam, apatah lagi selepas membantu pasukannya meraih kemenangan pertama ke atas Kuala Lumpur kemarin. Rasanya satu persaingan yang sial lah sebab ramai yang position boleh rotate dekat right back and left back. Jadi rasanya semua pemain pun akan bagi yang terbaik untuk merebut tempat dalam pasukannya. Dan meskipun baru saja bergelar pengantin baru, ia tidak menghalang pemain sayap Pahang Faisal Abdul Halim mengalih fokus seketika bagi menguatkan lagi skuad bawah 23 untuk kelayakan AFC bawah 23 2020. Saya sudah ada target untuk saya ada diri saya dalam skuad bawah 23 kebangsaan. Saya harap impian saya ini akan tercapai bila saya berada dalam skuad bawah 23. 19 pemain sudah melapor diri ke kem 23 kebangsaan petang semalam, manakala penyerang klub Jepun Fagiano Okayama Hadi Fayad Abdul Razak akan melapor diri hari ini. Bakinya adalah 4 pemain JDT yang sedang membuat persiapan untuk aksi Liga Juara-Juara Asia ACL menentang Gyeongnam FC malam esok dan mereka akan tiba pada esok. Baik, sekian paparan Buletin Pagi. Jangan lupa ikuti lebih banyak berita di platform digital Buletin TV3. Sama hormat dan Assalamualaikum.